Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Allah dengan kasih sayang Dia, Allah telah beri pada kita taufik untuk kita dapat datang menunaikan perintah Allah Ta'ala yang sangat besar, iaitu solat fardu. Salah satu daripada solat fardu yang 5, iaitu solat maghrib tadi, dengan cara yang paling dicintai, disukai oleh Allah dan Rasul, iaitu dengan cara berjemaah. Jadi kita syukur banyak-banyak kerana ini adalah satu nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga dengan syukur kita itu Allah akan tambah nikmat ini. Macam mana Allah tambah nikmat ini? Pertama, Allah akan kekalkan nikmat ini pada kita sampailah hari kita dipanggil balik oleh Allah Ta'ala untuk bertemu Dia. Dan semoga juga kita ini juga akan ditambah lagi dengan cara apa? Dengan cara lebih kerap Allah Ta'ala akan jemput kita untuk berada di rumah Dia ni. Kalau selalu kita dapat jaga 3 waktu je solat berjemaah, semoga dengan syukur kita Allah jadikan jadi 4. Bila kita syukur lagi, Allah jadikan jadi 5 waktu kita dapat jaga solat berjemaah kita. Maka kita semakin mirip dengan solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dah belajar pasal semayang ni daripada kafar darjah 1 dah, budak-budak dah belajar dah. Kan? Kita pun belajar dulu daripada kecil, sekolah rendah, sekolah menengah, duk belajarlah pasal semayang ni. Datang kat surau belajar pula pasal semayang lagi. Alhamdulillah, kita pun dah jaga 13 rukun. Kita dah jaga segala sunat ab'ad, sunat hai'ah. Kita dah jaga dah. Tapi tuan-tuan, itu hanya satu bahagian daripada kesempurnaan solat. Maka kesempurnaan solat yang paling ataupun yang penting untuk kita beri perhatian ialah solat berjemaah. Untuk orang lelaki ni ialah solat berjemaah adalah perkara yang antara perkara yang paling aspek paling penting untuk kita jaga. Sebab kita ni nak mendapat title muqimas solat. Muqimas solat, yang mendirikan solat, bukan setakat yang bersolat, tetapi yang mendirikan solat, yang menegakkan solat. Aqimus solat, tegakkanlah solat. Allah Ta'ala tak kata sallu saja, semayanglah kamu, tak. Tapi Allah Ta'ala kata aqimus solat, allazina yuqimunas solat, orang yang mendirikan solat. Maka bagi orang lelaki, cara kita mendapat untuk mendapat kesempurnaan title muqimas solat, orang yang mendirikan solat, muqimus solat ini ialah dengan cara kita jaga segala rukun, kita jaga segala sunat hai'ah dia, sunat ab'ad dia. Dan satu lagi yang kita kena jaga ialah cara solat kita secara berjemaah. Kerana semakin kita menjaga semua perkara ini, semakin miriplah kita dengan solatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan betul-betul tu perkara ni dalam diri kita. Tak payahlah nak bahas ini fardu kifayah ke, fardu ain ke, sunat muakkad ke solat jemaah ni. Itu hanya persoalan tentang hukum. Itu masalah hukum. Hukum ni untuk orang lain kita boleh cerita pasal hukum. Kan? Tetapi untuk diri kita sendiri, kita jangan kisah sangat hukum. Kita kena kisah ialah kita nak tengok apa yang Allah suka, apa yang Allah tak berapa suka. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Itu je. Bagi kita ni, semakin aku dapat memiripkan diri aku, solat aku ini dengan solat Nabi SAW, itulah yang paling utama.
Tak kiralah hukum solat jemaah ni, setengah ulama kata fardu kifayah, orang lain buat aku tak payah, kan? Ada yang kata fardu ain, siapa yang dengar azan wajib dia kena datang, kan? Ada juga ulama yang bahas kata sunat muakkadah sahaja, tak apalah. Kalau dapat semayang jemaah lagi bagus, tak dapat pun tak apa, sebab sunat muakkadah sahaja. Kita tak payah bahas tentang perkara itu. Sekarang kita nak bahas ialah apa yang Allah suka pada kita, apa yang paling Allah Ta'ala suka. Kerana apa? Ia sukanya kita nak menyukakan Allah, itu adalah tanda kasih. Tanda kasih kita ni, fitrah kita, bila kita sayang pada satu orang, kita akan usahakan sukakan dia. Apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, itu adalah perkara yang penting. Itu adalah perkara yang matters untuk kita, menjadi perkara yang penting untuk kita. Satu perkara yang penting. Kan? Dia bukan masalah wajib tak wajib dah, sunat ke tak, bukan. Yang penting sekarang ni Allah suka tak suka. Kalaulah kita sembahyang ni kerana Allah, lillahi ta'ala, maka kita nak sembahyang cara yang paling Allah Ta'ala suka. Confirm dah cara yang paling Allah Ta'ala suka bagi kaum lelaki. Apa dia? Solat berjemaah. Solat berjemaah, kan? Maka kita syukurlah sangat-sangat Allah Ta'ala telah pilih kita dapat tadi menunaikan solat berjemaah. Solat fardu dengan cara berjemaah, itu cara yang paling Allah Ta'ala cinta, paling Allah Ta'ala suka, insya-Allah. Tempat pula di tempat yang paling baik, yang ni di Masjid Surau. Solat berjemaah ni kalau mengikut apa nama perbahasan ulama, diperbahaskan sama ada solat berjemaah itu boleh dibuat di mana saja atau mesti di Masjid Surau. Maknanya pahala yang kata solat berjemaah tadi. Jadi ada ulama macam-macam pendapat lah. Tetapi tidak ada satu ulama pula yang nak menafikan Rasulullah tak pernah sembahyang fardu selain daripada masjid. Masa tu tak ada surau, kat Madinah tak ada surau, masjid je. Di masjid Rasulullah SAW, kecuali dalam keadaan baginda uzur yang kita kata tak sedar, maknanya pengsan, tak sedar, pitam dan sebagainya, itu cerita lain. Tapi maknanya dalam seluruh, boleh katakan seluruh kehidupan baginda, sehingga ada riwayat mengatakan Nabi dipapah untuk solat berjemaah. Punya tak sihat Nabi pada masa tu, sampai dipapah pun sanggup minta papahkan baginda supaya dapat datang solat berjemaah. Itu sudah cukup untuk memberi kepada kita gambaran pentingnya solat berjemaah. Tuan-tuan, kalau macam itulah punya penting, boleh tak kita bayangkan betapa besar nilai dia di sisi Allah? Betapa besar nilai dia di sisi Allah. Nabi SAW kata, contohlah, Nabi SAW kata satu orang sembahyang solat fardu, kemudian dia buat solat sunat 2 rakaat. Macam kita tadilah, lepas sembahyang maghrib, kita sembahyang sunat ba'diyah maghrib pula 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW, 2 rakaat itu lebih berharga daripada seluruh keuntungan 300 uqiyah perak. Dapat 300 uqiyah perak itu nak banding dengan semayang 2 rakaat yang tak sampai 2 minit, itu jauh lebih tinggi nilai dia. Semayang 2 rakaat sebelum subuh, mana qabliyah subuh ataupun sunat fajar, lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Itu baru semayang sunat. Apa lagi agaknya kalau semayang wajib, lagi tinggi. Sebab Nabi SAW pernah dalam riwayat menyatakan, beza antara amalan fardu dengan amalan sunat ini seperti langit dengan bumi. Beza dia, tahap dia, perbezaan dia tu, kemuliaan dia tu, ialah seperti langit dengan bumi. Kalau semayang sunat 2 rakaat pun dah macam tu, semayang subuh tu sendiri pula tak tahulah nilai dia macam mana, tuan-tuan. Kan? Jadi sebab itu kita kena syukur Allah Ta'ala beri taufik daripada kita. Dan ia menjadi tanda kasih kita kepada Allah Ta'ala ialah bila kita ni sungguh-sungguh melakukan apa yang Allah suka. Bila kita terkesan dengan apa yang Allah suka, Allah tak suka. Macam kita lah. Bila kita suka satu orang, kita akan pentingkan yang dia suka tak suka.
Seorang suami dia akan, bila dia nak beli baju, dia akan fikir, oh, isteri aku ni suka warna apa, suka tengok aku pakai pesen mana. Sebab dia akan lihat apa yang orang yang dia sayang tadi suka, kan? Macam itulah. Jadi kita insya-Allah syukur sungguh-sungguh, semoga Allah tambah taufik pada kita. Baik, tersambung daripada kitab kita ni, Penawar Bagi Hati. Masya-Allah, alhamdulillah. Kita dah masuk bab yang ke-8. Bab yang ke-8 ni maksudnya tinggal lagi 2 bab lah. Bab ke-8, bab ke-9, bab ke-10. 3 bab lah kalau kita kira kan, 3 bab lagi. Sebab malam ni baru kita masuk mukaddimah dia. Ada 3 bab lagi, khatamlah kitab kita yang 100 muka surat ni. Berapa belas tahun dah? Saya ingat-ingat saya lah daripada apa nama, surau ni, daripada apa dia panggil tu, kontena. Daripada kontena lah. Ingat lagi tu, berjalan masuk tu, beleng-beleng kan. Macam berombak dia punya lantai. Berapa? 2010. Sekarang 2000. Berapa belas tahun? 12 tahun. Baru sampai muka surat 91, 12 tahun. Tu dia. Tapi tuan-tuan ni kira tabah sungguh lah. Sanggup tunggu juga lagi kan. Alhamdulillah. Yalah, yang dah meninggalkan kita pun dah ramai juga dah. Kan? Kita pun tunggu giliran je pun sebenarnya. Tapi alhamdulillah. InsyaAllah selagi ada hayat, ada umur kita, ada rezeki kita, kita cuba usaha untuk khatamkan kitab kita ni insyaAllah. Tak lama dah. Sebab kita ada 100 muka surat saja. Sekarang ini, malam ini 90. Ada 10 saja lagi muka surat. 10 muka surat. 10 kali jumpa lagi. InsyaAllah lah kot. Kalau sekali jumpa tu dapat 1 muka surat lah. Kan? Kalau tak mungkin lebih sikit. InsyaAllah. Jadi bab yang ke-8. Kalau ikut bahasa dia ni, bab yang ke-8. Kita 8 kerana pengarang kita, musannif kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia orang Indonesia. Pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Ini kita nak bercerita tentang kasih akan Allah Ta'ala. Hubbullah. Bab yang ke-8 ini nak membicarakan, nak bincangkan tentang apa yang dikatakan sebagai sifat yang ke-8 ini. Maksudnya sifat yang ke-8 yang terpuji. Kita ada 10 sifat. Sebelum ni kita cerita tentang tawakal, maka dilanjutkan setelah tawakal itu kepada kasih akan Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni kasih akan Allah Ta'ala ialah salah satu pada sifat yang sangat-sangat penting. Kata pengarang, qala al-musannif, pengarang kita mengatakan, ketahui olehmu bahawasanya kasih akan Allah Ta'ala itu kelakuan yang dipuji pada syarak, lagi pangkat yang tinggi yang menyampaikan kepada ma'rifatullah Ta'ala. Jadi musannif mengatakan hubbullah ataupun kasih akan Allah Ta'ala ini adalah salah satu daripada sifat yang terpuji. Kelakuan yang dipuji itu maksudnya sifat yang terpuji. Mahmudah, sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Terpuji di sisi siapa? Di sisi syarak. Di sisi syarak. Dalam ajaran agama kita ini, maka sifat ini adalah salah satu daripada sifat yang mahmudah, yang dipuji, yang terpuji. Bahkan lagi pangkat yang tinggi ataupun peringkat yang tinggi. Dia kalau ikut ejaan dia sini, dia tulis pingkat. Pingkat ni maksudnya saya cek dengan 2-3 version. Ada yang menterjemahkan sebagai peringkat, ada yang menterjemahkan sebagai pangkat. Terpulanglah. Tapi mudah ceritanya kita anggap dia sebagai tahap lah. Kalau bahasa Melayu kita ini, mana ia adalah satu tahap yang tinggi dari segi apa? Menyampaikan kita ini kepada ma'rifatullah. Kenal kita akan Allah Ta'ala. Itu. Kasih akan Allah ini adalah salah satu sifat mahmudah
Dan ciri istimewa sifat hubbullah ataupun kasih Allah Ta'ala ini menyebabkan kita ini dapat makrifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita ni nak dapat makrifat, kita kena kasih pada Allah. Tapi ni makrifat yang betul lah. Bukan makrifat lepak tu. Itu makrifat lagi seronok. Apa tak seronok tuan-tuan? Lagi lama belajar, lama lah tak payah semayang. Tak seronoknya tu. Ini kalau ikut Ustaz Gunawan, lagi banyak belajar dengan Ustaz Gunawan, lagi banyak aku kena semayang. Tak cukup semayang fardu, kena semayang jemaah. Tak cukup semayang jemaah, suruh qabliyah lagi, suruh ba'diyah lagi. Tak cukup pula, suruh tahajud pula. Oi, lagi banyak ni. Lagi susah pula dah nampak gaya ni. Dulu aku taklah sampai tahap macam ni, cakap cukup semayang, okey lah. Ini tak. Lagi ikut Ustaz Gunawan tu, lagi banyak pula. Ini pula ikut lepat, lagi mudah rupanya. Rupa-rupanya, kan? Semayang ni niat je. Semayang boleh niat je. Orang macam tu pula. Kalau makan tak boleh pula niat saja ya. Kena makan. Bak semayang je niat. Bak makan kena makan betul. Niat je lah, tak payah makan. Ramailah orang suka. Katanya di Facebook ke apa ke, 300,000 followers. Tinggi. Kan? Facebook saya baru 5,000, dia 300,000 dah. Kan? Masya-Allah. Ni hati-hati tuan-tuan. Di akhir zaman ni macam-macam. Macam-macam. Tak putus-putus, ada je. Sekarang ni zaman teknologi teknologi media masa ni, media sosial ni lagi cepat nak dapatkan pengikut. Siapa? Seorang lagi tu, Wan Haizam, Cikgu Norman. Tu geng-geng ni semua makrifat terlipat kan. Ini bukan cerita tu. Dalam kitab kita ni bila kata ma'rifatullah ni yang betul. Makrifah sebagaimana makrifah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang puak-puak lepat ni, kenapa mereka jadi sesat barat macam tu tuan-tuan? Satu je, kerana mereka hanya pegang la ilaha illallah, mereka tak pegang Muhammadur Rasulullah. Apa maksud dia? Mereka hanya membicarakan tentang makrifat kepada Allah, tetapi cara makrifat mereka tak ambil Muhammadur Rasulullah. Kalau kita guna sikit je logik je tuan-tuan, guna kita punya mantik sikit je, siapa yang paling makrifat dengan Allah Ta'ala? Siapa yang patut, yang paling makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Siapa? Rasulullah lah kan? Takkanlah Rasulullah yang duk terima wahyu, Rasulullah yang Isra' Mi'raj, Rasulullah yang direct dengan Jibril alaihissalam, yang dapat menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terima atas daripada 7 langit lagi semayang ni. Tiba-tiba Rasulullah tak makrifat mana dengan banding dengan mereka. Inna lillah. Itu pun dah tak logik dah tuan-tuan. Itu pun dah tak logik. Ini saya tak baca Quran, tak baca hadis, guna logik sudah. Sebab dia orang pun memang guna logik ya. Nampak macam logik lah, walaupun sebenarnya tak logik. Jadi kita boleh cakap tentang makrifat ni. Naik 7 alam malakut, lahut, apa semua boleh cerita, semua nak cerita boleh cerita. Semua boleh cakap. Tapi satu je kita kena ingat. Yang paling faham, yang paling makrifat ke, hakikat ke, tarikat ke, apa ke, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sini yang berani kata ada tarikat yang lebih hebat daripada tarikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maknanya yang paling hebat bertarikat lebih daripada Rasulullah SAW bertarikat. Siapa sini yang boleh kata yang Rasulullah SAW ni kurang hakikat nak banding dengan dia? Mana dia lebih hakikat daripada Rasulullah SAW? Boleh, alhamdulillah. Tak mungkin sama sekali tuan-tuan. Tak mungkin sama sekali. Jadi kalau dia hanya terhenti agama ni hanya sekadar nak cerita tentang Allah, tak nak cerita tentang Muhammadur Rasulullah, ini yang mula jadi sakit. Sebab dia akan bebas untuk bercakap apa dia nak cakap. Hurai sana, hurai sini, logik sana, logik sini, tapi dia tidak ikat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita ikat dengan baginda Nabi SAW, selesai. Sebab Rasulullah yang paling makrifat dengan Allah Ta'ala pun semayang sampai bengkak kaki. Takkanlah kamu ni pula tak payah semayang dah pula dah. Sebab kononnya dah sampai makrifat. Makrifat ke benda. Saya bercakap ni, saya tahu saya bercakap dalam surau. Tuan-tuan ni semua orang yang solat lah, yang jaga semayang lah, yang datang ni, saya tahu. Tapi ini macam vaksin lah, vaksin. Sebelum kena, baik saya bagi vaksin dulu. Sebelum kena, macam COVID lah kan. Kan vaksin ni sebelum kena COVID. Kalau dah kena COVID, ventilator lah, masuk dalam ICU lah jawab dia. Jadi sekarang ni sebelum yang kena stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 tu, bagi vaksin dulu. Itu saya cakap awal-awal kat sini. Agama ni ada dua, tuan-tuan. Satu orang tak diterima masuk Islam kalau setakat mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Dia tak ucap Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad. Dia tak terima Muhammad itu sebagai pesuruh Allah, abduhu wa rasuluh. Dia belum lagi diiktiraf keislaman dia. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bahawasanya kamu nak sampai kepada Allah, nak tak nak jalan dia satu saja. Jalan dia ialah Muhammad Rasulullah. Itulah jalan dia. Kalau kamu nak cuba cari jalan lain daripada jalan itu, maka kamu tak akan sampai pada Allah. Tak payah ceritalah makrifat, hakikat, tarikat apa pun. Syariat. Takkan sampai. Takkan sampai. Jadi kita kena faham. Lepas tu, pembahagian yang kata syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Bukanlah maksudnya asing-asing. Agama ni macam tu dah juga. Macam mana agama? Macam yang Rasulullah SAW telah tunjuk. Anak-anak murid Rasulullah telah tunjuk. Siapa anak-anak murid Rasulullah? Anak-anak didik direct Rasulullah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka lah orang yang paling faham agama. Macam mana mereka telah amalkan agama, tunjukkan agama. Semayangnya macam mana, puasanya macam mana. Macam itulah agama. Itulah syariatnya, itulah tarikatnya, itulah hakikatnya, itulah makrifatnya. Dia bukan kata, bila dah masuk level lain, jadi lain. Masuk level lain, jadi agama lain. Tak. Waliyahudzubillah. Bukan macam tu. Orang dah sampai makrifat pun semayang tetap 4 rakaat, tetap 2 rakaat, tetap 3 rakaat juga. Dia bukan kata, kalau kamu syariat, 4 rakaat. Bila dah masuk tarikat, dah lain sikit. Bila masuk hakikat, dah jadi lain pula. Bila dah dapat hakikat, jadi lain pula. Bila dah sampai makrifat, dah langsung tak ada pula. Bukan macam tu agama ni. Kau hampa tahap mana sekalipun, tetap itulah dia. Tetap macam tu. Bukan kata Rasulullah SAW ni semayang, dapat semayang 5 waktu ni atas muka bumi ni. Atas daripada langit pun 5 waktu tu lah. Macam tu lah cara dia. Kan? Macam itulah cara dia. Jadi ini tuan-tuan, kita jangan mudah ditipu oleh syaitan. Ini semua syaitan punya kerja. Bagi idea pelik-pelik, akhirnya diikut. Sikit. Kita jangan ikut nafsu. Lama-lama kita tak sedar kita sedang ikut nafsu. Macam mana kita tak nak ikut nafsu? Kita ikut Rasulullah. Maka barulah kita menidakkan nafsu kita. Kalau tak, kita akan ikut apa yang kita rasa logik, apa yang hati kita rasa suka, nafsu kita rasa senang. Maknanya kita masih tak dapat lepaskan diri kita daripada nafsu kita. Kan? Dah jauh dah ni saya hurai ni. Tak apa. Itu penting. Sebab ni vaksin ni kena bagi tahu juga. Mula tu saya tak risau sangat. Tapi sejak 2-3 surau ni saya pergi, semua orang bercakap benda yang sama. Duk tanya saya benda yang sama. Kata, ini apa pasal ni? Tiba-tiba je. Rupanya orang tengah kalut sekarang ni kan. Tuan-tuan, penting jangan kita orang surau masjid ni pula dulu elok datang duk semayang, tengok tiba-tiba dah tak semayang dah kat surau masjid. Mula-mula apa dia kata? Saya dah tak semayang dah kat masjid surau. Kenapa? Saya rasa tak khusyuk. Alamak. Tak khusyuk pula dah. Jadi ada cara lain yang lebih khusyuk daripada cara Rasulullah SAW tunjuk khusyuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kena tipu setan.
Kita semayanglah khusyuk macam mana kat rumah tu, satu je pahala dia tuan-tuan. Kalau semayang di masjid ni, tak khusyuk pun 27 pahala. Belum khusyuk lagi. Oh, kita ni semayang tak nak pahala ustaz. Oh, sudah. Habis tu nak apa? Kita hanya nak redha Allah. Kita tak nak pahala-pahala ni. Tak ikhlas. La haula wala quwata illa billah. Dah pula satu penyakit pula dah. Tak ikhlas pula dah. Kau faham ke pahala tu apa? Pahala-pahala ni bukan duit. Pahala ni bukan keduniaan. Pahala ini perkara iman. Pahala ni bukan kita nampak satu pahala ke 27 pahala ke. Siapa pernah nampak? Cuba beritahu saya sini. Ada siapa-siapa pernah nampak? Tak nampak. Ia adalah perkara iman. Ini janji Allah. Dia ada kaitan sejauh mana janji kita, yakin kita dengan janji Allah. Dan ia ada kaitan dengan kasih kita kepada Allah. Kalau tak percaya, cuba buka kitab Kasyifatus Saja. 10 ciri-ciri bercinta kepada Allah. Antara dia ialah beriman dan meyakini dengan janji-janji Allah. Selagi kau tak betul yakin dengan janji Allah, semayang 1 pahala, semayang seorang, semayang ni dapat 27 pahala, semayang 2 rakaat sebelum subuh pahala seperti lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Ini semua kalau kamu tak betul-betul yakin, maknanya cinta kamu tak betul lagi. Saya sayang dia ni, tapi yang dia cakap tu saya tak percaya sangat. Macam mana? Maknanya cinta kita tu tak betul lagi. Kita kata kita sayang satu orang, tapi yang dia cakap tu saya tak pegang sangat lah. Saya tak percaya ni. Alamak. Maknanya cinta kita tak murni. Bila kita betul-betul cinta pada Allah, kita akan yakin dengan apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Allah Ta'ala janji. Ada 10 kriteria yang dikatakan hubbullah, cinta akan Allah Ta'ala. Yang dikatakan cinta akan Allah Ta'ala. Jadi kita kena faham perkara ini. Ini perkara asas sebenarnya, bukan tinggi ni. Ini asas. Kitab kita ni tuan-tuan, ni kitab kita ni asas. Ni kitab paling nipis dalam tasawuf. Kan kalau buka Hikam Ibn Athaillah lagi tebal, lagi pening tuan-tuan. Kan? Ini ni direct to the point je, dan very very asas. Very very asas. Tadika lah, macam tadika. Jadi kita kena faham. Jadi hubbullah ini satu benda yang besar, menyampaikan kita makrifat akan Allah Ta'ala. Kenapa penting makrifat akan Allah? Kerana makrifat pada Allah ini maksudnya kita benar-benar mengenal Allah Ta'ala itu, mentauhidkan Allah Ta'ala, meyakini akan Allah Ta'ala, mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Bila kita kenal satu orang, bila kita kenal, baru kita akan menjadi pengabdian yang sempurna. Contohlah, kita berjalan tepi pantai, jumpa dengan Tuanku Agong. Kita kenal Tuanku Agong kan? Apa akan jadi pada kita? Terus angkat sembah. Ampun Tuanku kan? Tak pasal-pasal terus angkat sembah, sebab kita kenal dia. Tapi kalau kita tak kenal Agong tu, katalah satu pelancong duduk tepi pantai kat Langkawi, Tuanku pun ada kat situ. Pengawal semua tak ada, Tuanku seorang-seorang. Dia tak kenal pun. Habis-habis dia tu kalau baik sangat, hello brother, hello mister, kan, how are you? Dia tak tahu tu Agong, relax dia. Kalau kita, ampun Tuanku, siap ambil gambar lagi kan. Bertuahnya masuk Facebook lah tu. Update status. Hari yang sangat bertuah petang ini, bertemu dengan Tuanku Agong di pantai sekian-sekian kan. Tak sangka betul lah. Sebab apa? Sebab kita kenal. Maka datanglah rasa hebat orang yang kita kenal tadi. Kalau kita tak kenal, macam pelancong tak kenal Tuanku Agong, dia relax, dia tengok macam biasa je. Adakah masa tu Agong bukan jadi Agong? Masih Agong. Tetapi kerana yang jumpa dia tu tak kenal, tak ada rasa apa. Allah Ta'ala ni, orang sembah, orang tak sembah, dia tetap Tuhan. Orang sembah dia ke, orang tak sembah dia ke, dia tetap Tuhan. Tapi kita lah, sejauh mana kita dapat merasa dia tu Tuhan. Ini makrifat. Sejauh mana yang kita benar-benar merasa dia tu Tuhan. Bila kita kenal, baru kita rasa.
rasa kagum, rasa hebat, rasa agung, rasa besar, rasa segala rasa, dan akhirnya timbul rasa cinta. Bila datang cinta, maka datang penghambaan kita kepada Allah. Bukan kerana terpaksa, tetapi kerana cinta. Innal muhibba, kata syair Arab, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya seorang kekasih terhadap orang yang dia kasihi itu sangat-sangat taat. Baru datang taat tadi, baru datang penghambaan tadi. Sebab itu Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu kata, ayat surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua tahu rasanya ayat ini, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Liya'budun itu kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maksud dia liya'rifun, supaya mereka makrifah dengan Allah, supaya mereka kenal Allah Ta'ala. Itu boleh baca dalam tafsir Ibn Katsir dan sebagainya. Jadi penting untuk kita sampai pada makrifat Allah, maka tahap yang tertinggi ialah bila kita dapat capai sifat hubbullah, cinta akan Allah Ta'ala. Berapa minit lagi? Isyak berapa sekarang? Kat sini? 441. Ada lagi masa ni. Kita teruskan apa yang musannif kita kata. Baik, setelah musannif membuat satu introduction, dia mukaddimahkan bab yang ke-8 ini dengan mengatakan bahawasanya cinta pada Allah Ta'ala itu satu sifat mahmudah, dan ia adalah peringkat yang tertinggi bagi menyampaikan kita kepada makrifat Allah. Maka dia musannif kita membawakan apa dia? Dalil. Berfirman Allah Ta'ala, mana je bawa dalil. Apa dia? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yang bererti kasih Allah Ta'ala akan mereka itu, dan kasih mereka itu akan dia. Nak tunjuk dalil. Ada dalil menunjukkan bahawasanya mengasihi Allah itu adalah satu perkara yang terpuji di sisi Allah Ta'ala, bahkan menjadi asas sebenarnya kepada perkara-perkara lain. Menjadi asas kepada perkara-perkara lain. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musannif kita membawa lagi satu dalil lain, iaitu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu? Ahibbullah lima yuqidukum bihi min ni'matin wa ahibbuni lihubbillahi iyaya. Hadis ini adalah riwayat Imam At-Tirmizi dan juga oleh Imam Al-Hakim, yang mana pangkal ceritanya daripada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa maksud dia? Kasih oleh kamu akan Allah Ta'ala kerana barang yang memberi nikmat ia akan kamu dengan dia daripada segala nikmatnya. Maknanya apa sini? Perintah daripada Rasulullah supaya kita kasih akan Allah Ta'ala. Maka ia menjadi dalil bahawasanya sifat kasih pada Allah itu adalah satu benda yang terpuji, sebab Rasulullah suruh. Apa Rasulullah kata? Kasihlah kamu akan Allah Ta'ala itu sebab apa? Kerana nikmat-nikmat yang dia beri kepada kamu. Sebab dialah pemberi nikmat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa maksud Ar-Rahman? Imam As-Sawi dia kata Ar-Rahman ini adalah Al-Mun'im. Al-Mun'im. Masuk dah. Al-Mun'im maksudnya yang memberi nikmat. Al-Mun'im li jami'in ni'am, bagi semua nikmat. Bagi semua nikmat, kaman, berapa banyak pun,
wa kaifan, bagaimanapun, wa dunyawiyatan, sama ada nikmat yang berupa keduniaan, wa ukhrawiyatan, yang bersifat keakhiratan, wa zahiriyatan, dan yang bersifat zahir, wa batiniyatan, dan nikmat yang bersifat batin, yang bersifat kebatinan ataupun kerohanian. Sama ada yang bersifat dengan zahir ataupun yang batin, itu semua mun'imnya, pemberi nikmatnya ialah Allah Ta'ala, li jami'in ni'am, kepada semua makhluk dia, kepada semua hamba dia. Ar-Rahim pula, al-mun'im, kata Imam As-Sawi, li daqaiqin ni'am, dia adalah pemberi nikmat kepada nikmat-nikmat yang detail, nikmat-nikmat yang lebih khusus, yang terperinci. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Kamman, sama ada berapa banyak sekalipun, wa kaifan, macam mana bentuk sekalipun, wa ukhrawiyatan wa dunyawiyatan wa batin wa zahiriyatan wa batiniyatan. Jadi ini semua adalah sebagaimana yang direngkaskan oleh Imam As-Sawi berkenaan makna Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman pada seluruh hamba, tak kira beriman atau tidak. Ar-Rahim adalah nikmat-nikmat untuk khusus kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Pemberinya adalah satu, yakni Allah. Jadi Allah Subhanahu Taala ni, maka dengan sebab itu layaklah kita mencintai Allah Taala. Kerana Allah lah pemberi nikmat kepada kita. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahibbuni, cintalah akan aku, lihubbillahu ilayya, lihubbillahi ilayya, kerana cintanya Allah kepada aku. Maknanya kenapa kita kena cinta pada Rasulullah? Kerana Rasulullah cinta kepada dia. Ini sebab tu kita kena faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua ni tak boleh pisah. Sebab tu Islam seorang tak akan diterima kalau dia tak terima Muhammadur Rasulullah. Bukan setakat tak terima, maksud terima mengaku Muhammad tu Rasul, tetapi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku percaya Rasulullah tu Muhammad tu Rasul, tapi aku tak nak ikut. Pun tak boleh lah. Kan? Neraka jugalah jawab dia. Tidak macam tu. InsyaAllah. Jadi itu adalah dua dalil yang telah dibawa oleh musannif kita, bahawasanya nak menunjukkan bahawasanya mencintai Allah itu adalah perkara yang terpuji. Bahkan adanya perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perhabis dia punya perenggan ni. Kata dan bahawasanya kasih akan Allah Ta'ala itu lebih kurang. Maksud lebih kurang ni macam mana? Bukan maksud lebih kurang macam bahasa kita ni. Maksud lebih kurang di sini ialah kasih akan Allah Ta'ala itu mestilah lebih, tak boleh kurang. Tu maksud dia. Mestilah lebih, tak boleh kurang. Mana kena melebihi segala sesuatu. Kerana firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, dan bermula mereka yang beriman itu, mereka itu lebih bersangatan kasih akan Allah Ta'ala. Jadi dalil dia, Allah sendiri bagi tahu sifat orang yang beriman ialah sangat asyaddu, sangat-sangat hubban, kasih lillah, akan Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Maka sudah tentu ini adalah satu perkara yang menjadi dalil bahawasanya pertama, hubbullah, mencintai Allah itu adalah satu perkara yang terpuji, bahkan diperintahkan. Yang kedua, nak bagi tahu hubbullah itu mestilah bersangatan, melebihi segala-galanya. Jadi kita berhenti kat situ insya-Allah. Nanti kita akan sambung lagi pada perbahasan yang seterusnya yang dibawa oleh pengarang kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili insya-Allah taala. Surah An-Nur. Ini berapa bulan ini? 13. 13.
Semoga apa yang kita dengar ataupun kita muzakarahkan ini Allah Taala bagi kita faham, kita dapat jadikan panduan dalam untuk kehidupan kita. Seterusnya kita dapat benar-benar menghayatinya, amalkan apa yang patut diamalkan, menghayatinya, dan kita dapat sampaikan pada saudara kita yang lain insya-Allah. Saya sudahi dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa in kana sawaban fa minallah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan, jika ada salah dan silap maka itu kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan puan-puan selasa sekalian dapat maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.